Astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi al-Karim wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma razuqna fahman nabi. Sekalian, InsyaAllah kita meneruskan pembacaan kitab Huru-Hara Hari Kiamat yang masuk kepada tajuk yang seterusnya, muka surat 163, iaitulah pada menyatakan dekatnya kiamat. Tajuk besar dia, dekatnya kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain." Mafhumnya, aku dan kiamat dibangkitkan seperti kedua-dua belah jari ini. Nabi sebut antara aku dan kiamat dibangkitkan seperti kedua-dua belah jari ini. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Kita baca dulu hadis dia sampai habis. Dekatnya kiamat menurut riwayat Sahal bin Sa'ad dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Menurut riwayat Muslim, perawi hadis ini menyatakan bahawa dia mendengar Sahal radhiyallahu an berkata, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan kedua-dua belah jarinya yang di sebelah ibu jari, iaitu telunjuk dan jari tengah, seraya bersabda, bu'ithtu ana was-sa'atu hakaza. Aku dan kiamat dibangkitkan seperti ini. Nabi buat macam ni. Ni, sebab dia sebut sebelah kiri kan. Nabi buat macam ni, dan sambung hadis ni sebenarnya, kemudian Nabi merenggangkan jari tersebut. Baik, kita baca sampai habis. Sedangkan menurut riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, aku dan kiamat dibangkitkan seperti kedua-dua belah jari ini. Baik, disebutkan oleh ulama, hadis ini Nabi sebut kiamat ini macam jari ni. Ada ulama yang mentafsirkan jari ni maknanya yang selebih ni. Yang selebih ni itulah cerita dekatnya kiamat yang kita baca dalam kitab yang dulu. Tetapi ramai ulama hadis mengatakan Nabi jarakkan jari macam ni antara telunjuk dengan jari tengah ni. Itulah jarak kiamat. Sahabat tanya, kiamat tu tara mana ya Rasulullah? Ni tengok ni, kata Nabi. Bukan Nabi nak cerita jarak ni sekali lompat dah kiamat. Tak sampai lompat pun tiup dah kiamat dah. Maksud Nabi nak sampaikan kiamat tu dekat dah. Masa tu cerita lebih 1400 tahun dulu, bila orang tanya Nabi, sahabat tanya Nabi, orang ramai tanya Nabi. Sebab tugas Nabi menyampaikan cerita dunia, menyampaikan cerita akhirat. Tugas Nabi menyampaikan bahawa kehidupan ini ada tanggungjawab kita sebagai hamba, dan tanggungjawab itu mesti dilaksanakan. Sebab apa mesti dilaksanakan? Akan sampai saat, masa dan ketika kita akan kembali ke negeri yang kekal abadi. Kembali itu bila? Selepas berlakunya kiamat. Nabi dah cerita pasal kiamat. Orang Islam, orang beriman, kalau tak beriman dengan hari kiamat, rosaklah kita. Kan? Tak Islam lah. Mesti beriman dengan hari kiamat. Jadi benda kiamat ni benda tak nampak. Diceritakan oleh Nabi
Dan Nabi pun tak tahu bila tarikh berlakunya kiamat. Cuma Nabi ceritakan kiamat akan berlaku begini. Orang tanya, sahabat tanya, bila Rasulullah kiamat tu agak-agak? Nabi kata, tengok ni. Maksud yang Nabi nak sampaikan, kiamat tu dekat. Dekat sangat dah kiamat tu, hampir sangat dah waktu nak berlaku kiamat. Itu maksud Nabi buat jari macam ni, kemudian Nabi renggangkan. Kata ulama hadis, Nabi, message yang Nabi nak sampaikan, kalau kamu nak tahu kiamat tu bila, dekat sangat dah kiamat itu dengan kamu. Itu maksud hadis-hadis yang kita baca di atas tadi tu. Kemudian seterusnya, nak cerita dekat ni kiamat, apa lagi yang Nabi sebut? Dekatnya hari kiamat dibandingkan masa lalu. Apa dia? Menurut riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ajalukum fi ajali man khala minal umam, ma baina salatil 'asr ila maghribis syams, wa innama mathalukum wa mathalul yahud wan nasara ila al-akhir." Sesungguhnya ketentuan umur bagi kamu, kita ni semua umat Muhammad lah. Sesungguhnya ketentuan umur bagi kamu dibandingkan ketentuan umur untuk umat-umat terdahulu sebelum kamu adalah seperti jarak waktu antara salat asar dan terbenamnya matahari. Dan perumpamaan antara kamu dengan umat Yahudi dan Nasrani adalah selanjutnya. Hadis ni dia kata seterusnya dalam hadis yang panjang. Sebab apa dia buat gantung macam tu? Dia bukan nak cerita pasal jarak kita dengan Yahudi Nasrani itu. Kitab ni, Tuan punya kitab nak ceritakan, Nabi cerita ketentuan umur untuk kita ni adalah seperti jarak waktu antara salat asar dan terbenamnya matahari. Salat asar ni waktunya singkat je kan, masuk je waktu asar, tenggelam matahari, habis asar. Maksud yang Nabi nak sampaikan, umur umat Muhammad, umat akhir zaman ni, kita ni umur kita pendek. Umur kita tak panjang macam umur umat yang terdahulu. Kita ambil contoh, dan inilah selalu contoh yang dibawa oleh tok-tok guru kita, Nabi Nuh alaihi salam. Umat Nabi Nuh dan umat dia, umur dia 950 tahun ke 1600 tahun. Umur Nabi Nuh dan umat di zamannya. Bahkan disebutkan umur Nabi Nuh itu, kebanyakan, majoriti menyebut bahawa umur Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Umur Nabi Nuh 950 tahun. Diangkat menjadi Rasul ketika dia berumur 350 tahun. Nabi Nuh 350 tahun diangkat jadi Rasul. Umur 950 tahun wafat. Ni cerita Nabi Nuh dan umat di zamannya, kaumnya. Tetapi 350 nak bawa ke 150, 950 tu jauh tak? Jauh kan? Tetapi yang beriman berapa orang? Tak sampai 100 orang. Tak sampai 100 orang pun yang beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam. Kita umat Muhammad ni 60 ke 70 tahun. Kan? Itu standard. Kalau ikut Nabi 60 tahun, habislah umur kita ni. Lebih 60 tahun hidup lagi, tu bonus lah. Tu yang dikatakan bonus, kan? Profesor Said Naqib Al-Atas pernah buat kajian. Dia ambil daripada sumber Al-Quran, sumber-sumber hadis, banyak sumber lah, sumber barat dia ambil. Dia kata bermula dari zaman Nabi Adam sampailah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur manusia ni rekod yang paling panjang 8,000 tahun, dia kata Profesor Said Naqib Al-Atas. 7,000 ke 8,000 tahun pernah berlaku suatu ketika dulu. Dia kata ini mengikut teori-teori tertentu lah. Baik, Nabi sebut umur kamu ni pendek je, umat Muhammad ni pendek je. Jadi kalau umur pendek, kiamat tu makin dekat lah. Cuma kelebihan kita,
Umat terdahulu umur dia panjang, ratusan tahun, ribuan tahun, tetapi mereka ini kebanyakannya ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menolak risalah yang dibawa oleh para rasul di kalangan mereka. Bahkan pernah suatu ketika Nabi mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Umat yang terdahulu hidup terlalu lama, jauh meninggalkan umat aku ni. Ya Allah, kata Nabi, macam mana peluang umat aku ini nak beramal ibadah sama macam umat yang terdahulu yang hidup 1000 tahun dan sebagainya. Allah jawab apa dengan Nabi? Umat kamu Muhammad walaupun hidup 60-70 tahun, tetapi mereka ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadr. Nampak tak? Satu malam kalau berjumpa dengan Lailatul Qadr macam beramal 1000 tahun. Kan? Bayangkan kalau daripada aqil baligh sampai kita meninggal, setiap tahun tak pernah miss kita dapat Lailatul Qadr. Berapa banyak ada amalan yang kita dapat kalau nak dikomparekan dengan umat-umat yang terdahulu. Itu kalau nak sebut dari sudut umur panjang pendeknya. Cuma hadis ni nak menceritakan umur umat ini pendek. Jadi kiamat itu memang dah semakin hampir dengan kamu. Kiamat yang macam mana kita tengok. Seterusnya, terjadinya kiamat benar-benar telah dekat. Maknanya dia nak sebut kiamat nak datang ni dekat sungguh dah. Bukan kata cakap-cakap kosong, dekat sangatlah. Apa dia? Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata orang-orang Badui itu kalau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang kiamat. Baginda sallallahu alaihi wasallam melihat kepada salah seorang yang termuda di antara mereka, lalu bersabda, "Iya'shi hadza lam yudrikhul haramu qamat 'alaikum sa'atukum." Nabi tengok yang paling muda di kalangan yang duk bertanya ni, Nabi jawab, jika orang ini berumur panjang, belum lagi dia tua, maka kiamat kamu sekalian pun terjadi. Kiamat apa tu? Nabi tengok yang paling muda sekali, yang paling budak sekali. Nabi kata, Nabi tunjuk kat budak tu di kalangan Badui tu. Kalau dia ni umur dia panjang, dia tak sempat tua, maka kamu semua akan bertemu dengan kiamat. Dia ada dua tafsiran. Kita tengok seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Menurut riwayat Muslim pula dari Anas radhiyallahu an bahawa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilakah kiamat akan terjadi? Pada waktu itu di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam ada seorang anak lelaki dari kalangan kaum Ansar bernama Muhammad. Hadis ni banyak kan, banyak jalur dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyashi hadzal ghulam fa'asa alla yudrikuhu al-haramu hatta taqum as-sa'ah." Jika anak lelaki ini berumur panjang, barangkali belum lagi dia tua, maka kiamat pun telah terjadi. Hadis ini pun hanya diriwayatkan oleh Muslim sendiri dari jalur sanad ini. Muslim juga meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadinya kiamat. Nabi SAW terdiam. Kemudian baginda melihat seorang anak lelaki dari Shanu'ah yang berada di hadapannya. Maka sabdanya, jika anak lelaki ini berumur panjang, belum lagi dia sampai tua, maka kiamat pun terjadilah. 3 dah. Keadaan berbeza, tapi hadis yang lebih kurang sama sahaja ceritanya. Anas berkata anak lelaki itu umurnya sebaya dengan waktu itu. Hadis ini pun hanya diriwayatkan oleh Muslim sendiri dari jalur sanad ini. Nampak? Muslim meriwayatkan Anas radhiyallahu an berkata, seorang anak lelaki Al-Mughirah bin Syu'bah, dia sebaya denganku. Maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika anak ini berumur panjang, belum lagi dia sampai tua, maka kiamat pun terjadilah. Kan,
Ceritanya sama, ayatnya agak berbeza, ceritanya sama. Kemudian disebut apa? Riwayat-riwayat tersebut di atas semuanya menunjukkan betapa sering soal bila datangnya kiamat ini ditanyakan. Ramai orang duk tanya, bukan makna kata seorang tanya dua orangnya, ramai sangat orang duk tanya Nabi, daripada kalangan kafir pun tanya, Yahudi pun tanya, Badui pun tanya, sahabat pun tanya. Siapa juga jumpa Nabi pasal kiamat, mereka bertanya kepada Nabi, dan selalu jawapannya seperti itu. Ramai duk tanya macam tu, jawapannya lebih kurang macam tu je Nabi bagi. Namun demikian yang dimaksudkan bukanlah berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan waktunya kiamat kubra itu sampai anak tersebut betul-betul tua. Akan tetapi umur yang ditetapkan untuk generasi mereka secara umumnya tak akan sampai waktu tuanya anak tersebut. Adapun soal bilakah datangnya kiamat kubra, tetapi yang tetap seperti yang telah dinyatakan dalam hadis terdahulu. Tas'aluni 'anis sa'ah wa innama 'ilmuha 'indallah wa aqsimu billahi ma 'alal ard min nafsin manfusatin ta'ti 'alaiha 100 sanah. Kamu sekalian bertanya kepadaku tentang kiamat. Sesungguhnya pengetahuan mengenai kiamat hanya di sisi Allah. Dan aku bersumpah demi Allah, tidak ada di muka bumi ini seseorang yang diberi kesempatan bernafas pada hari ini kemudian akan mengalami 100 tahun lagi. Pernyataan ini dikuatkan lagi dengan hadis riwayat Aisyah, qamat alaikum sa'atukum, telah datang kepadamu kiamatmu. Baik. Semua hadis yang ni yang cerita pasal budak ni, last sekali dia sebut bilakah berlakunya kiamat kubra. Kenapa dia mesti sebut kubra? Maksudnya kiamat ni ada dua. Kiamat kubra, kiamat sughra. Kiamat kecil, kiamat besar. Kubra tu kiamat yang besar yang jumpa sekali kala tu lah. Nabi kata budak ni tak sempat tua, kamu akan mengalami kiamat. Budak yang sebelah aku ni tak sempat tua, kamu dah berlaku kiamat, kamu akan mengalami kiamat. Maksudnya budak ni sebelum dia sampai umur macam peringkat kamu, kamu sudah pun mati. Al-qiyamatus sughra itu ialah kematian. Itu maksud kiamat. Kiamat kecil itu kiamat dah tu. Bila kita mati, kiamatlah dah. Sebab bila kita mati, kita masuk ke alam barzakh. Masuk alam barzakh, dia bukan ada soalan-soalan macam kita hidup atas dunia. Soalan tetap ada. Bahkan soalan itu berterusan sehinggalah berlakunya kiamat kubra. Tetapi soalan di barzakh itu, itulah muqaddimah kepada soalan di padang mahsyar besok. Atas dunia ni kita dapat soalan yang berbagai-bagai. Soalan yang paling glamour, yang paling famous sekarang apa? Vaksin ni halal ke tak halal? Kan? Vaksin ni bahaya ke tak bahaya? Vaksin ini ada unsur-unsur haram ke tidak? Selalunya vaksin ni ada anasir babi. Kan? Duk tanya soalan-soalan macam tu. Yang jawab pula Facebooker. Kan, Instagram, grup WhatsApp yang duk jawab. Alhamdulillah malam tadi dah dipanggil panel daripada pakar-pakar seluruh negara. Muftinya, doktornya, macam-macam orang dia panggil. Terjawablah sudah soalan tentang vaksin. Kita bertemu jawapan dia, kita lega. Sebab kita dah dapat jawapan. Dan bila kita dapat jawapan, kita bolehlah meneruskan kehidupan mengikut seperti mana yang telah dinasihatkan ataupun diarahkan oleh pihak pemerintah. Selesai. Soal nak ambil tak nak ambil itu punya pasal lah. Kan? Boleh mohon pun melalui Mai Sejahtera tu kan? Baik. Bila masuk je ke alam barzakh, soalannya sekarang kita tahu. Semua kita dah tahu. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Wa ma dinuka? Apa agama kamu? Siapa nabi kamu? Siapa saudara kamu? Mana kiblat kamu? Semua kita dah tahu. Dan sekarang kita boleh berjawab dengan lancar dan fasih sekali. Masuk ke alam barzakh, adakah selancar itu, sepasih itu kita menjawab? Itu dia sebut. Masuk je ke alam barzakh, maknanya matinya kita sudah pun mendapat kiamat yang pertama, iaitu qiyamatus sughra. Budak ni belum sempat tua, kamu dah pun mati. Logiknya begitulah.
Kan? Umat Muhammad ni Nabi dah sebut awal-awal lagi. Umur dia dalam 60 ke 70 tahun. Lebih pada tu, alhamdulillah, Allah bagi keizinan kepada kita untuk terus beramal ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kamu mati je, itulah kiamat yang pertama yang akan kamu alami. Cerita tiupan sangkakala, bangkit di padang mahsyar, itu al-qiyamatul kubra. Itu kiamat yang besar yang akan melanda seluruh alam ini. Itu maksud daripada yang Nabi dah sebut budak tu tadi kan. Itulah dianya. Baik. Kan dia sebut ni. Maksudnya barang siapa meninggal dunia berarti dia sudah boleh disebut mengalami kiamat. Siapa meninggal dunia, kiamatlah dah. Ini kerana alam barzakh, yakni kubur itu hampir sama suasananya dengan suasana hari kiamat. Tetapi masih memuatkan suasana dunia. Hanya saja ia lebih mirip kepada alam akhirat. Hadis yang selalu kita dah baca kan. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah rumah permulaan bagi alam akhirat. Sebab apa? Dalam kitab dulu kita dah baca kan. Masuk je ke alam barzakh, maka seluruh pandangan kita menghala ke akhirat. Dunia sudah pun kita tinggalkan jauh. Cumanya bila kita duduk di alam barzakh, hidup cara barzakh lah. Jawablah segala soalan yang ditanyakan. Tunggulah doa daripada anak-anak yang ditinggalkan. Berdampinglah dengan Al-Quran yang kita duk baca masa kita hidup dulu. Kalau masa kita hidup ni kita kedekut pahit nak baca Quran, bahkan orang baca Quran pun kita rasa bersarang lubang telinga kan. Bising baca Quran ni kuat sangat, baca pelan sikit lah. Kita tak minat dengan Quran, kita menjauhkan diri dengan Al-Quran. Masuk ke alam barzakh, kita adalah manusia yang paling sunyi dan sepi sekali, tanpa peneman. Kuburan kita adalah kuburan yang gelap gelita, tidak diterangi oleh cahaya Al-Quran. Masa hidup ni buatlah. Itu beza dia kiamat dah mati dengan kiamat bangkit kat padang mahsyar besok. Suasana dunia itu masih ada. Maknanya kita masih mengharap lagi orang yang berada di atas dunia yang hidup. Cerita bila kita meninggal, masuk je ke alam kubur, roh kita dikembalikan di alam kubur nanti, kita masih mengharapkan ihsan orang yang masih hidup. Siapa dia? Anak-anak kita lah. Dah tentulah anak-anak kita, isteri, suami, siapa juga orang-orang Islam seluruhnya yang sudi untuk mendoakan kita. Kita tak tahu amalan kita Allah terima, Allah tak terima kan. Cuma kita sebagai hamba buatlah sebaik mungkin. Mati itu bila-bila masa sahaja boleh datang. Itu disebut bila masuk je ke alam kubur, suasana akhirat itu sudah pun bersama-sama dengan kita. Cumanya kita masih lagi ada suasana dunia, itu masih lagi ada dengan kita. Kalau kubur kita kat makam Tuan Haji Said, maka selagi itulah waris akan menziarahi kita, akan bertasbih mengaji di atas kuburan kita. Itu saja bezanya. Tetapi kiamat kecil itu sudah pun kita alami. Cerita bab mati ni jangan main-main kan. Tanpa disangka-sangka, sedar-sedar dah tak ada. Berlaku di sekeliling kita, setiap hari, setiap detik dan setiap waktu. Kita menunggu masa sahaja. Kemudian apabila waktu yang ditetapkan untuk dunia ini telah habis, maknanya umur dunia ni dah sampai ke penghujungnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kiamat diadakan. Kiamatlah masa itu. Bila Allah dah bagi dah tempoh dunia ni, okey, sampai masa ni cukup dah, kiamat pun akan berlaku. Maka tiuplah sangkakala oleh Israfil. Pada waktu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua umat manusia dari sejak generasi yang paling pertama sehingga yang terakhir. Bermula daripada Nabi Adam AS sampailah manusia terakhir yang lahir ke atas muka bumi ini. Semuanya ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpul tu untuk apa? Mereka semuanya dikumpulkan untuk memenuhi janji pada hari yang telah ditentukan, sebagaimana yang akan diterangkan lebih lanjut nanti berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memohon segala pertolongan. Ceritanya
Tidak tersisa satu jiwa pun. Tidak akan tertinggal satu jasad pun. Tidak akan terkecuali satu pun yang bernama manusia, melainkan berkumpullah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua. Bermula daripada zaman Nabi Adam, kejadian yang pertama Nabi Adam itu, sampailah manusia yang terakhir sebelum tiup sangkakala tu, manusia terakhir yang dilahirkan itu akan berkumpul di hadapan Allah. Masa tu Allah akan tuntut janji satu persatu. Sebelum kita lahir, kita dah berjanji dengan Allah Ta'ala. Macam-macam dah kita berikrar dengan Allah Ta'ala. Tetapi sifat manusia yang sentiasa menjadi tidak amanah. Manusia sentiasa berkhianat. Janji dengan Allah itu, dia langgar. Dia lupa kepada kejadian asal dia. Dan janji inilah yang akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Masa kamu hidup dulu, kamu jadi orang kaya. Aku izinkan kamu jadi orang kaya. Apa yang kamu buat dengan kekayaan kamu? Kekayaan kamu itu adakah menyumbang kepada umat yang tidak berkemampuan sama seperti kamu? Berapa ramai di keliling kamu yang terbiar, yang tak makan dan sebagainya? Berapa banyak kamu bantu mereka? Sedangkan apa yang kamu ada, aku bagi pinjam kepada kamu untuk kamu membantu sesama orang lain. Itu yang dibuat oleh Ustaz Abid Liu. Kan? Ustaz Abid Liu ni pilihan raya ke-15, esok kita vote dia jadi Perdana Menteri. Dia punya kerja ni macam, memang wakil rakyat pun tak mampu buat macam dia. Seorang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bumi Malaysia ni. Habis satu Malaysia ni dia pusing. Cari orang susah, dia bantu atas kemampuan dia. Itu tanggungjawab kita. Dia ada kemampuan. Dari sudut, macam-macam sudut dia ada kemampuan. Dia laksanakan. Esok bila dia berdepan dengan Allah Ta'ala, kembalinya dia ke pangkuan Allah. Rasa-rasanya dia tidak ada hutang dengan Allah Ta'ala kalau sebenarnya dia ikhlas dengan Allah. Kita ni takut kita syok sendiri. Takut kita syok sendiri. Kita rasa kita dah cukup okey, hidup kita pun semua dah komplit semua. Kita tengok orang sekeliling pun kita rasa okey. Sebenarnya ribuan yang belum okey macam kita. Yang ni esok Allah akan tanya. First yang Allah akan tanya apa? Kawan-kawan kita yang tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Yang ni yang akan memerangkap kita. Yang ni yang akan menyekat kita besok di padang mahsyar. Allah akan sebut satu-satu, tu kawan kamu, tu yang sepet, itu yang agak gelap sikit, macam itulah lebih kurang kan. Mereka mati di dalam keadaan mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mati di saat mereka berikrar bahawa itulah Tuhan mereka. Kamu kenal dia tak? Sebab dia kata dia kenal kamu, dia hidup dengan kamu 20-30 tahun. Berapa kali, berapa patah kamu sampaikan kepada dia bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, bahawa Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah? Ada tak kamu sampaikan? Yang inilah yang akan memerangkap kita, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang inilah yang akan menyesakkan dada kita di padang mahsyar. Sebab kelalaian kamu, keegoan kamu, dia mati di dalam keadaan kufur kepada Allah. Kamu pergi ikut dia Allah. Allah suruh kita pergi ikut dia. Penyakit, tuan-tuan. Ini penyakit kan? Ini cerita sebelum mati. Buatlah apa yang sepatutnya. Mudah-mudahan selamatlah kita di dunia, selamatlah kita di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang seterusnya, dekatnya kiamat menurut nas Al-Quran. Tadi dia cerita tentang hadis-hadis Nabi. Quran ada cerita, tak ada lah kan? Banyak ayat-ayat Quran kita akan baca insya-Allah. Bagaimanapun kiamat itu benar-benar telah dekat dan pasti datang tanpa diragui. Datangnya secara tiba-tiba. Tetapi entah bila datangnya, tidak ada yang mengetahui waktunya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah time Allah nak uji kita. Allah nak uji iman kita kan. Cerita kiamat ni dekat dah. Nabi sebut macam tu je dulu. 1400 tahun lebih dulu. Tapi sampai hari ni tak ada kiamat. Bila datang vaksin, ini saya sendiri dapat WhatsApp ni.
Sahabat-sahabat kita yang nak mengaji ni lah kan, dia kata apa, kitab yang ustaz baca tu mengatakan Dajjal akan mencair bila tengok Nabi Isa. Kita tengok, dia kata sekarang ini cara nak membunuh orang Islam ini, salah satu caranya menggunakan vaksin. Vaksin tu kan cecair, dia kata. Rasa-rasanya itu kot dia kata Dajjal jadi cair tu. Semalam pun dia sebut dalam forum tu kan. Saya kata, kalau macam tu Nabi Isa dah turun lah. Dajjal tu cair sebab dia tengok Nabi Isa. Dia bukan saja-saja cair. Jadi maknanya Nabi Isa dah turun. Boleh beritahu bila Nabi Isa turun? Jawab macam tu je lah kan, dalam WhatsApp. Tak ada lah Nabi Isa ni, Pak Isa ada lah. Pak Isa tak laku lah. Pak Isa, Tok Isa, Pak Long Isa tak laku. Cerita Nabi Isa yang turun di Manaratul Bayda fi Dimashq. Nabi Isa yang turun di 2 menara putih di Damaskus, di Syria. Yang tu, bila Nabi Isa belum turun, belum bunuh Dajjal, itu bukan Dajjal lah, itu vaksin biasa. Bercakap tanpa ilmu, dia jadi macam tu kan. Baik, bila datang kiamat ni, Allah dah sebut di dalam Al-Quran bayangan kiamat tu macam mana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'aridun. Telah dekat kepada manusia hari dihisab segala amalan mereka, sedang mereka berada di dalam keadaan kelalaian lagi berpaling daripadanya. Cukup dah kalau kita baca surah Al-Anbiya ayat 1 ni. Allah kata iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Kiamat tu dekat dah, Allah kata wa hum fi ghaflatin mu'aridun. Tapi manusia ni nampak tak ada apa masalah pun, relax lah. Duk tahu dah, tanya dia kiamat percaya tak, kiamat akan berlaku, percaya. Tapi apa yang kamu buat untuk menghadapi hari kiamat ni? Macam ni lah. Hidup macam ni lah. Pagi keluar rumah cari makan kan, kojo. Dah ponek balik rumah rehat-rehat, tidur. Kalau agak boring-boring, pergi main snooker. Kan? Allah sebut sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling. Tahu dah kiamat itu dah dekat sangat dah. Allah sebut, bila Allah sebut dekat, dekatlah. Tapi manusia itu tetap lalai, Allah kata. Kamu tetap lalai dan berpaling daripada hukum hakam agama. Rasul duk sampai dah kepada kamu lama dah, kamu buat tak erti. Ni yang Allah sebut. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ata amrullah fala tasta'jiluh. Telah pasti datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kamu minta agar disegerakan datangnya. Ini cerita orang-orang kafir duk jumpa Nabi lah. Kafir Quraisy jumpa Nabi Muhammad, kamu duk cerita kata lepas mati ni ada satu lagi kehidupan, lepas kematian ada kebangkitan. Kebangkitan itu kamu sebut sebagai kiamat. Mana dah? Dia duk prolog Nabi. Dia kata mana kiamat tu? Allah sebut, Allah jawab, Allah sebut ata amrullah, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan ianya datang. Jangan minta kiamat ini datang dengan segera. Cerita kiamat sughra pun kita tak nak. Tanya di kalangan kita, baik, siapa di kalangan jamaah Darut Taqwa yang bersedia untuk mati kejap lagi? Gila soalan ustaz ni kan. Siapa pula nak mati? Dia lah mati. Kan? Siapa nak mati? Semua orang tak nak mati. Kalau boleh mau hidup 1000 tahun lagi. Kan? Dunia ini belum puas ku cari, akan terus ku kejari. Siapa pun tak nak mati kan? Ni Allah sebut. Kiamat tu, kiamat kubra tu, jangan kamu minta dia datang cepat. Mati pun kamu tak nak berlaku dengan cepat. Kalau boleh kamu nak terus hidup, terus hidup. Ni Allah sebut dalam Al-Quran. Ketetapan Allah itu, yakin dan percaya bahawa kiamat itu pasti berlaku. Bila? Jangan tanya dan jangan minta supaya dipercepatkan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ah takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kebangkitan. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kebangkitan itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari kebangkitan itu sudah dekat waktunya. Surah Al-Ahzab ayat 63. Orang duk tanya kepada kamu Muhammad, kamu jawab, aku tak tahu. Yang tahu kiamat tu bila? Allah Ta'ala. Jadi kita jangan duk meneka-neka. Ada di kalangan kita ni suka meneka-neka. Kalau tengok daripada cempuar, ada kira macam ni keadaan dunia hari ni dengan COVID ni, kiamat ni lebih kurang dalam, tak silap, dalam 12 tahun lagi lah. Ada tak orang buat cempuar macam ni? Ada dia buat kira macam tu. Dia kira macam tu, macam ni keadaan buntang, macam-macam lah. Allah kata jangan duk pening-pening dengan soalan orang-orang macam ni. Yang tahu kiamat itu hanya Allah sahaja. Jadi boleh jadi Muhammad jawab kepada mereka, boleh jadi kiamat itu dekat, yang depan kamu dah kiamat itu akan berlaku. Betul ke? Betul. Sekarang dah boleh makan kan? Tak boleh lah. Yang kata tapau tu takkan tak ada tapau. Baik, kita ambil satu lagi, mafhum ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, seseorang telah meminta didatangkan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir. Azab itu yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Ia datang dari Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tempat-tempat naik malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Maka bersabarlah kamu dengan kesabaran yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, yakni mustahil, sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang pun teman akrab yang bertanyakan temannya, padahal mereka saling melihat. Orang kafir menginginkan andaikan dia dapat menembus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Surah Al-Ma'arij ayat 1 hingga 11. Boleh buka Quran surah Al-Ma'arij, tengok apa yang Allah ceritakan. Benda-benda ni lah yang amat menakutkan kita kalau kita benar-benar menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Saya akan huraikan sikit tafsiran surah Al-Ma'arij ayat 1 hingga 11 ni. Cukup sekadar itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.